من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dan dengan tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat, hari ini surah Al-Fajr. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat tabiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab. Dia akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya teruskan ataupun nak serah balik? Falyatafaddal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Saya kasihi pengerusi Gema Nur Iman dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa staf pentadbiran dan hadirin hadirat penonton yang saya kasihi yang dirahmati Allah, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu pada malam ini tanpa mengurangkan sedikit pun kedudukan dan martabat di hadapan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita dengan surah yang baru, iaitu suratul Fajr. Surah ini ada 30 ayat. Jadi confirm lah pada malam ini kita tak dapat nak habiskan sebanyak 30 ayat. InsyaAllah mungkin separuh, mungkin kurang sedikit daripada separuh ke, tak kisahlah. Cuma setiap kali kita bertemu, kita cuba nak baca secara ringkas lah. Ataupun tadabbur surah-surah yang sering kita baca ataupun yang sering kita dengar dan yang juga sering kita baca di dalam salat misalnya. Mudah-mudahan ini usaha kecil kita untuk kita memahami Al-Quranul Karim, yang mana dia merupakan mukjizat yang masih kekal daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah saat ini dan ketika ini. Jadi kalaulah kita tidak dapat memahami Al-Quranul Karim, peringatan ini buat diri saya juga dan juga semua penonton yang saya kasihi, maka kita mungkin akan masuk dalam golongan yang rugi. Bukan mungkin lagi lah, confirm akan rugi. Kerana kita tidak memahami suatu karya yang paling bermutu, bukan karya, mukjizat. Yang saya kira bahawa dia merupakan warisan yang paling bermutu dalam dunia Islam yang tak ada di mana-mana pun
kerana dia merupakan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pusaka yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menyebut sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kalau kamu ikut petunjuknya, dua perkara ini kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Selama-lamanya tak akan sesat. Maknanya kita akan berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. InsyaAllah 30 ayat ini saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Dimulakan dengan huruf waw. Saya dah sebutkan sebelum ini beberapa ayat yang kita dah jumpa dengan huruf waw. Wal fajr, demi fajar. Terjemahan demi ini mewakili sumpah. Ya, dia adalah sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan bersumpah lagi walayalin ashr. Walayalin ashr. Dan tiap-tiap hari, dan demi tiap-tiap hari dan segala malam. Hari dan malam. Layal dengan makna segala hari dan malam 10 daripada bulan Zilhijjah. Soalan pertama yang saya nak lontarkan pada pendengar yang saya kasih sekalian, kenapa Tuhan bersumpah? Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala ingin kita sebagai manusia memahami bahawa Tuhan ini dia nak menunjukkan dalam Al-Quran supaya manusia faham, maka Tuhan menunjukkan sebahagian daripada perangai dan perbuatan manusia. Apabila sesuatu perkara itu penting, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah sebagaimana manusia bersumpah untuk menunjukkan kepentingan sesuatu perkara itu. Maknanya satu penegasan, nak mengambil perhatian. Jadi sebab itu Tuhan bersumpah. Kalaulah manusia bersumpah pun kita dah memberikan perhatian, sudah tentu kalau Tuhan yang bersumpah, Tuhan yang mustahil berbohong, sudah tentu lebih-lebih lagi kita sebagai orang yang beriman kena merasai jiwa sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita itu mesti merasai getaran sumpah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, menunjukkan betapa pentingnya perbuatan tersebut. Manusia tidak akan sumpah dengan perkara-perkara yang ringan. Kalau kita bersumpah dengan perkara yang ringan, dia jadi macam perangai orang Mesir. Saya baca dalam Bahrul Mazi, Syekh Idris dia ada petik dalam tu, sebagaimana perbuatan orang-orang Mesir yang benda kecil-kecil sahaja pun nak bersumpah. Dalam kaedah bahasa Arab, kalau bersumpah dengan perkara yang tidak ada nilai, yang biasa, tanya nak pergi mana, nak pergi toilet pun nak kena bersumpah, takkan itu pun nak kena sumpah. Kan? Maknanya rosak balaghah. Orang mengaji bahasa Arab dia kata rosaklah sastra. Kerana balaghah, kita mengaji dalam sastra Arab, ilmu sastra Arab, sesungguhnya sumpah tidak digunakan untuk perkara-perkara yang remeh. Ya, maka dia akan rosak sumpah tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga tak nak kita gunakan sumpah dalam urusan-urusan yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Kesimpulan yang ingin saya bawa, Tuhan ingin menunjukkan untuk kita faham, kita sebagai manusia, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menunjukkan kepentingan betapa perkara ini perlu diberi perhatian yang sebesar-besarnya. Malam ini kita jumpa Tuhan sumpah banyak betul. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar. Demi fajar tiap hari dan segala malam yang 10 daripada bulan Zilhijjah. Ya. Jadi fajar Allah Taala bersumpah. Tuhan bersumpah ini, Tuhan boleh bersumpah dengan diri dia, dengan zat dia, dan Tuhan boleh bersumpah dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi kita manusia tak boleh bersumpah selain daripada Allah. Kerana sumpah dalam perkara dengan makhluk, maknanya sumpah selain Allah, maknanya kita akan bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sumpah kita itu tidak ada tempat sandaran.
Kerana sandaran ini mesti sesuatu yang kukuh, sesuatu yang memberi jaminan, sesuatu yang stabil. Tetapi bila kita bersumpah dengan manusia, sudah tentu manusia ini dia sendiri bergantung aturan penyerahan nasib, mudarat, manfaatnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sumpah dengan manusia tak akan jadi. Cuma ada satu pendapat dalam mazhab Hambali kalau saya tak silap, al-hilfu bin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan Nabi maka dibolehkan, sah sumpahnya. Ini kerana sandaran kepada sumpah terhadap Nabi adalah sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Jadi di sini Tuhan bersumpah yang pertama dengan waktu subuh, waktu fajar, dan yang kemudian Tuhan bersumpah dengan 10 daripada bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah, 10 hari tersebut merupakan hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk dalam bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, disebut sebagai Ashhurul Hurum. Ya, Ashhurul Hurum. 3 yang bersambung, 1 yang berkembar. 1 lagi Rajab ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. 3 yang bersambungan dan 1 yang berasingan. Jadi kemuliaan bulan-bulan ini banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar pada waktu subuh yang hening. Subuh ini satu waktu yang barakah, ya, setelah mana maknanya penutup, pembukaan kepada malam yang gelap, kemudian disambung dengan subuh yang hening. Allah Taala bersumpah. Jadi sumpah fajar dan juga 10 hari 10 malam di bulan Zulhijjah, malam yang 10 di bulan Zulhijjah, ini sumpah dengan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala bersumpah lagi wasyaf'i wal watr. Witir ataupun watr. Witir dengan makna ganjil. Ganjil, kenapa Tuhan bersumpah dengan syafa'? Syafa' dengan makna genap. Ya, genap ataupun pasang. Jadi setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan. Bukan manusia saja, semua makhluk diciptakan dalam keadaan berpasangan. Sekalipun seorang itu tidak berkahwin, maka bukan itu kehendak maksud kepada pasangan. Pasangan di sini jika lelaki, pasangannya wanita. Kalau dia tak kahwin sekalipun, pasangannya tetap wanita. Ataupun dia ada qarin yang Allah Ta'ala jadikan pasangan bagi diri dia. Ya. Maka dengan sebab itu, tidak ada yang disebut sebagai makhluk ini hidup dalam keadaan ganjil ataupun lawan kepada genap. Tidak ada. Maka syafaq ini adalah sumpah dengan semua makhluk yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Tuhan bersumpah dengan makhluk Allah, iaitu asy-syafaq. Semua Tuhan ciptakan dalam keadaan berpasangan. Kemudian wal watr. Okey, watr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan diri dia kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan witir. Dan Allah Ta'ala sangat menyukai witir. Sebab itu kita dianjurkan melakukan perbuatan kebaikan dengan jumlah yang witir. Ya, sebahagiannya witir. Menutup salat malam dengan witir. Ya, kalau sedekah pun kalau boleh dalam jumlah yang witir, itu lebih dianjurkan. Nak bagi RM2,000 misalnya dekat masjid ke sekolah ke. Nak bagi RM2,000, lebih-lebih yang jumlah adalah amount yang besar, mungkin kita dah bagi RM2,000 tu pun dah banyak. Letak RM2,000 RM1 misalnya. RM2,000 RM1. Ganjilkan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyukai witir. Boleh ya? Jadi sumpah di sini dah ada berapa? Fajar, walayalil ash, wasyaf'i wal watr. Ada 4 sumpah. Tuhan sambung lagi sumpah tersebut. Terjemahan apa ni, tafsiran untuk guru kita dalam tafsir Nurul Ihsan, demi yang genap, demi yang gasal. Gasal itu maknanya ganjil. Maka yang genap itu sekalian makhluk seperti kufur dan iman diciptakan pasangan. Sa'adah dan syaqawah. Sa'adah dengan makna bahagia, ketenangan, itu namanya sa'adah. Orang Melayu kalau sering letak nama sa'adah ataupun sa'adiah. Sa'adiah tu maknanya sa'adah lah tu. Sa'adatud darain maknanya kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ad-darain dengan makna 2 negeri. Sa'adah itu bahagia.
Maka pasangan kepada sa'adah ini ialah syaqawah. Kitalah manusia yang memilih nak jadi sa'adah ke nak jadi syaqawah. Syaqawah dengan makna kecelakaan. Malam siang. Malam pasangannya siang. Langit pasangannya bumi. Laut pasangannya darat. Matahari pasangannya bulan. Jin pasangannya manusia. Dan yang witir itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sahaja witir. Jadi jawab kepada sumpah ini belum ada. Ya, belum ada. Apa makna jawab sumpah? Ialah kalau sumpah mesti ada sebab dengan apa yang kita sumpah. Sebab apa kita sumpah. Contohnya, demi Tuhan, wallahi, demi Allah, pasti aku akan laksanakan perbuatan itu. Maknanya, aku akan buat sesuatu, itu maknanya jawab kepada sumpah. Sekarang jawab sumpah belum ada. Tuhan sumpah saja sekarang. Maknanya Tuhan menegaskan berkali-kali dengan zatnya al-witir, syafaqnya, 10 Zulhijjahnya, paginya. Tuhan sambung lagi sumpah, wal-laili iza yasr. Wal-laili iza yasr. Dan malam apabila berjalan, ia pergi, datang. Pergi, datang. Sekarang malam, esok dia pergi. Kemudian dia datang balik malam. Kemudian dia pergi pula. Kemudian dia datang pula. Maknanya kejadian siang dan malam itu adalah makhluk dan pergerakan siang dan malam itu juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Tuhan sumpah. Jawabnya belum ada. Jawab sumpah, Tuhan bersumpah atas perkara apa? Belum lagi kita jumpa. Ayat sambungan seterusnya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu sumpah? Itu sumpah bagi orang yang mempunyai akal. Maknanya Tuhan kata, sumpah ini untuk orang yang punya akal, maka dia boleh fikir. Betapa aku betul-betul ingin buat perkara apa yang aku bersumpah ini. Semua apa yang Tuhan nak buat tak disebutkan lagi. Nanti kita akan sebut. Maknanya Tuhan kata, qasam ini lizi hijr. Yang mana dia seumpama batu. Hijr ini keras. Maknanya sumpah ini betul-betul akan dilaksanakan. Lizi hijr. Hijr kan batu. Ya, Ibnu Hajar, anak kepada batu. Hajarul Aswad, batu hitam. Lizi hijr maknanya kerah. Orang Kedah kata keras. Maknanya betul-betul ini bukan main-main. Maka orang yang ada akal, maka dia akan faham atas sumpah ini. Sebab itu dia kata agal. Akal ni maknanya orang yang boleh berfikir dan dia akan menetapkan sesuatu perkara tanpa perkara itu lari daripada pendiriannya. Sebab itu akal ini, kalau orang Arab dia di serbannya itu dia letak satu tali. Tali itu disebut sebagai aigal. Aigal tu agal lah. Cuma lahjah Saudiyah dia sebut dia jadi aigal. Akal aigal. Jadi dia ikat kaki unta supaya unta tak terlepas. Dia ikat serbannya supaya serbannya tidak berterbangan. Kekal di situ. Menunjukkan bahawa sesungguhnya sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sumpah yang betul-betul keras, yang bukan main-main lagi. Baik. Kemudian barulah ada jawab sumpah. Dengan sumpah yang banyak, sesungguhnya demi pagi, demi malam 10 Zulhijjah, demi genap dan demi ganjil, dan demi malam yang berjalan ia pergi, maka jawab sumpahnya ialah, sesungguhnya aku bersumpah dengan semua ini, iaitu semua kafir-kafir Mekah, yang mana lawan Rasulullah SAW pasti akan diazab dengan azab neraka. Maknanya Tuhan nak mengukuhkan dan ingin menakutkan kumpulan-kumpulan yang mengganggu, yang mencerca, yang menghina, yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu jawab sumpahnya. Walaupun saya akui jawab sumpah ini, kalau kita lihat dalam kitab tafsir yang lain, dia khilaf. Ada yang kata jawab sumpah ini mazkur, memang ada dalam ayat ini, tapi bukan di sini. Yang kita sebut di sini, ini adalah dipanggil takdir, dia mahzuf.
Mahzuf ni makna tak ada pun dalam ayat Al-Quran. Jawab sumpah tak ada dalam ayat Al-Quran. Kita yang kena takdir. Kerana cerita ini, dalam ayat ini, Tuhan nak menceritakan perangai orang musyrikin Makkah yang mereka ini tidak mahu beriman dan mereka sombong dan bongkak, inat, iaitu dengan degil, maka Tuhan akan mengazab mereka dengan kelakuan mereka yang sangat jahat ini. Maka selepas itu, cuba tengok dalam kitab tafsir ataupun dalam Al-Quran, yang tak ada tafsir kitab, boleh tengok dalam ayat Al-Quran. Tuhan sebut selepas itu, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tiba-tiba sahaja Tuhan membawa satu kisah yang berlaku ribuan tahun sebelum daripada diutuskan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kena mengena dengan bi'ad? Ad ini kaum Ad. Ya, kaum Ad. Satu bangsa yang hidup ratusan ribuan tahun sebelum daripada diutuskan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa tiba-tiba Allah mendatangkan cerita tentang kaum Ad? Baik. Allah Ta'ala nak beritahu kepada musyrikin Mekah, kamu ini tidaklah setara mana. Tubuh kamu tidaklah sekuat kaum Ad. Kekuatan tenaga kamu tidaklah sehebat kaum Ad. Ketinggian kebesaran tubuh kamu tidaklah sebesar dan setinggi kaum Ad. Tetapi kamu belagak dan takabur, sombong, inat, degil. Sesungguhnya kaum Ad dahulu, aku punahkan mereka dalam tempoh sekejap saja. Dengan tubuh mereka yang besar itu pun mereka tak mampu nak melawan aku. Apatah lagi kamu yang lebih kecil bandingan daripada mereka, sudah tentu lebih mudah aku musnahkan kamu. Lebih kurang macam tu Tuhan nak ingatkan mereka. Kerana kaum-kaum yang terdahulu memang telah dimusnahkan Allah Subhanahu Wa Taala hasil kebongkakan mereka. Maka dengan sebab itu Tuhan membawa, Tuhan flashback lah kisah yang telah berlaku kepada umat yang lebih jauh, lebih kuat daripada kamu. Umat yang lebih tinggi tubuhnya, yang lebih besar badannya, yang lebih hebat tamadunnya. Tapi tetap aku musnahkan mereka. Dengan kamu yang lebih kecil bandingan, maka ini kamu jangan mempunyai sikap yang bongkak dan sombong kerana satu kaum yang lebih hebat daripada kamu dahulu telah aku musnahkan. Jadi sidang pendengar yang saya kasih sekalian, ini pengajaran buat kita. Ya, tidak ada satu kaum yang Tuhan sendiri yang buat kehebatan mereka, kemudian Tuhan musnahkan mereka. Ya, kemudian iramadzatil imad, tiada engkau lihat ya Muhammad betapa perbuat oleh Tuhan engkau dengan kaum, dengan betapa perbuat oleh Tuhan engkau dengan kaum Ad Iram. Nama kaum ini namanya Ad Iram. Ad Iram. Ya. Sebab tu disebut Iram rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iram ada. Iram dia Ad Iram. Boleh ingat tak? Ad Iram ini satu, iaitu Ad yang mula cucu Adam. Cucu kepada Nabi Adam AS, cucu Adam, Adam bin Sam, bukan, cucu Adam, ya, cucu Adam. Nama dia bin Sam bin Nuh. Nama dia cucu Adam bin Sam. Sini bukan Nabi Adam, ya. Cucu Adam bin Sam bin Nuh. Nuh tu bin Nuh yang mana cucunya itu dipanggil dengan Ad Iram. Ad Iram. Berapa usianya? Usianya 1,200 tahun. Masya Allah. Usia umur ni 1,200 tahun. Saya tak tahu berapa kali ganda usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku dalam lingkungan 60 hingga 70 sahaja. Sedangkan kaum yang terdahulu Tuhan buat usianya Masya Allah 1,200 tahun. Kenapa Tuhan ciptakan ataupun kekalkan usia mereka dalam tempoh yang begitu lama? Kerana Tuhan nak memulakan tanasul,
peranakan ataupun kelahiran untuk mencambahkan manusia di bumi kerana ramai yang mati. Kenapa mati? Mati kerana banjir besar yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu Nabi Nuh digelar sebagai Adam Sani. Adam Sani ni maknanya orang yang mula mencambahkan semula manusia, kerana selepas mana taufan Nabi Nuh, banjir besar yang berlaku di zaman Nabi Nuh, manusia banyak yang dah mati. Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain, melainkan yang selamat naik ke atas bahtera. Itulah yang menjadi punca kepada tanasul peranakan, percambahan selepas daripada itu. Maka saya ulang lagi sekali, digelarlah Nabi Nuh itu sebagai Adam Sani. Umurnya 1200 tahun. Dapat anak 4,000 orang. Tu dia. Anak dia 4,000. Macam mana dia nak kenal? Tak tahu. Ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kisah dongeng ya. Ini bukan kisah dongeng. Nanti dia akan sebut di cerita di bawah. Kisah ini, kisah tentang kaum An-Iram ini telah diceritakan semula oleh Abdullah bin Qilabah yang bertemu dengan istana yang dibuat oleh mereka ini. Kemudian kisah ini ditahqiq semula. Bukan ditahqiq, ditashih. Ditashih semula oleh Ka'bul Ahbar, satu tokoh yang besar. Pendeta Yahudi kalau tak silap saya. Hidup di zaman Rasulullah SAW, dan dia mentashihkan kisah ini di hadapan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah yang ketika itu menjawat jawatan Khalifatul Mukminin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ini bukan kisah dongeng, kisah ini ada dicatatkan. Jadi berkahwin dengan 1,000 wanita. Anak 4,000, umur 1,200, berkahwin dengan 1,000 perempuan, mati kafir, iaitu Ad bin Aus bin Iram. Matinya dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatil imad, Iram zatil imad, yang empunya tinggi-tinggi 12 hasta. Tinggi mereka waktu itu dalam lebih kurang 12 hasta. Satu hasta berapa sentimeter? Siapa yang rajin? Ada cikgu matematik tak dalam ni? Saya pun tak sempat nak kira. Satu hasta berapa cm, cuba darabkan dengan 12. Berapa dapat dalam sentimeter? Ada yang laju tak? Yang cepat tak? Boleh jawab. Dia type kat bawah tu berapa dapat. Ataupun dia jawab terus di kita punya ni. Buka mikrofon jawab. Saya nak tahu berapa sentimeter orang zaman dulu. Ada tak yang rasa nak jawab? Kau dah tidur habis semua ni. Lena apa? Ustaz, satu hasta tu 40 cm. 40 darab dengan 12. Kalau 1 meter sebanding dengan 2 hasta. Maksud dia kalau satu hasta tu 45 cm. Wallahualam. Jaraklah dengan 12 berapa? 450 dekat 500 ya. 500 berapa? Darab dengan 10 dan 450. Campur lagi 90. Jadi 540 cm. 48. Betul tak? Pakailah kalkulator. 45 cm darab 12 berapa? 45 darab 10, 450. 450 kemudian campur lagi 90. 540. 540, betul lah saya kira tadi. 540 cm. Tingginya. Tinggilah. Sebab kemampuan mereka ini boleh memahat bukit, menebuk bukit. 5.4 meter. Ya, tinggi. Tinggi. Yalah tinggi. 540 cm. Kita nak cari yang 180 pun dah susah. Itu pokok kelapa. Lebih kurang lah tinggi pokok kelapa. Jadi pokok kelapa zaman tu lagi tinggi daripada dia orang lah kot. Kalau tidak mungkin buah saja kena curi. Jadi
yang pendengar yang saya kasih sekalian, 540 cm ini sesuai dengan tubuh mereka yang besar dan juga kekuatan, sebab Allah Ta'ala nak menggambarkan kehebatan mereka. Sebab itu Tuhan buat bandingan dengan kaum Ad yang kuat, yang gagah ini. Jadi tak heran dengan 540 cm. Nabi SAW, sebagian ulama menganggarkan ketinggian Nabi yang tidak terlampau tinggi dan tidak terlalu rendah, lebih kurang 190 cm. Saya dengar riwayat yang mengatakan ketinggian yang agak tinggi ini adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, lebih kurang 280 cm. Itu Sayyidina Umar, memang tinggi besar. Sebab tu bila Sayyidina Uwais Al-Qurani berjumpa dengan Sayyidina Umar di Mekah, ketika Umar menarik tangannya untuk berdoa di hadapan Kaabah. Kerana Nabi berpesan sebelum wafat, kamu kena cari Uwais Al-Qurani. Doanya didengar di seluruh perusuk bumi. Allah Ta'ala cukup memberikan perhatian kepada Uwais. Walaupun dia hidup di zaman Rasulullah, tetapi dia bukan sahabi. Kerana dia pernah hadir nak jumpa dengan Nabi, tapi Nabi tak ada di rumah. Mak dia pesan supaya balik dengan segera, maka dia balik. Maka dia tidak mendapat gelaran sahabah, tetapi dia mendapat gelaran tabi'in sahaja. Namun, doanya, kata Nabi SAW, sangat didengar. Jadi ini tanda bahawa walaupun kedudukan sahabat tinggi seumpama Umar yang mendapat jaminan syurga, boleh sahaja bertawasul ataupun boleh dia menggunakan perantaraan berdoa daripada Uwais yang rendah martabatnya, kerana sahabat lebih tinggi daripada tabi'in. Tapi tetap Umar menggunakan perantaraan Sayyidina Uwais untuk mendoakan dia. Ya. Baik. Tapi itu bukanlah poin kita pada malam ini. Saya nak bagi tahu bahawa kaum dahulu Tuhan ciptakan dalam keadaan gagah perkasa, hebat, ya. Namun Allah Ta'ala murka kepada mereka kerana nikmat yang Tuhan berikan tidak digunakan dengan baik dan akhirnya mereka pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, allati lam tukhlaq misluha fil bilad. Kaum yang tiada dijadikan seumpamanya. Tak ada kaum yang Tuhan buat kuat macam ni. Pada negeri-negeri tinggi dan kuat, kata Qil adalah bagi Ad ini. Ad ini dia pemula kepada kaum itu, nama kaum Ad. Maka yang bermula kaum itu asalnya daripada seorang namanya Ad. Ad ini ada 2 orang anak. Ya, Ad ini ada 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Syadid. Anak yang kedua namanya Shaddad. Ya. Saya ulang, dia ada 2 orang anak. Yang seorang nama Syadid, yang seorang lagi namanya Shaddad. Okey? Ya, kaum Ad. Ad ni pun dia ada 2 sebenarnya. Kaum Ad Nabi Lut dan kaum Ad Nabi apa seorang lagi. Jadi ada 2 lah. Baik. Adapun Syadid ini mati awal. Syadid ini mati. Dia mati, tinggallah seorang namanya Shaddad. Maka Shaddad ini, Shaddad jadi raja dunia. Ya, Tuhan bagi rezeki kepada Shaddad ini, dia menjadi raja yang memerintah dunia ketika itu. Bukan merintah negeri lagi dah. Dunia. Adalah ia, yakni Shaddad, dia suka baca kitab dulu-dulu. Kitab karangan yang lama ditulis oleh orang-orang lama. Kitab yang mana kitab itu selalu menceritakan tentang syurga. Bila selalu cerita tentang syurga, tentang sungai dalam syurga, tentang indahnya syurga, tentang kemewahan dalam syurga, maka otak dia mula imagine. Mula duk khayal bahawa dia teringin nak duduk dalam syurga. Maka apa jadi? Ingin nafsunya pada bina syurga. Nak buat terus syurga di dunia ni. Sampai macam tu. Raja dulu kalau dia teringin, dia nak buat terus. Sama macam Firaun lah. Mati je, hidup pun menyusahkan orang, mati pun susahkan orang. Macam cerita Piramli, hidup pun susah, mati pun susah. Jadi, bila dia hidup, dia siksa orang. Bila dia mati, orang nak kena buat dia punya kubur tu, dia punya makam tu, piramid tu. Satu-satu bongkah batu tu besar. Jadi kalaulah tubuh mereka kecil macam kita, tak susah nak angkat.
Ya. Jadi saya ringkaskan kisah bahawa Syaddad ini maka dia pun nak bina syurga di dunia kerana otak dia selalu menghayalkan syurga. Kenapa demikian? Kerana dia selalu baca kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab yang ditulis menceritakan tentang keindahan syurga. Okay, kisah ini riwayat daripada Sayyidina Wahab bin Munabbih, daripada Abdullah bin Qilabah. Okey, jangan keliru ya. Wahab bin Munabbih ini dia cerita. Ini satu tokoh nama besar, Wahab bin Munabbih ni. Sayyidina Wahab al-Munabbih bukan orang biasa-biasa. Dia ambil kisah ini daripada Abdullah bin Qilabah. Abdullah bin Qilabah ini satu hari dia ini kehilangan unta. Keluar ke padang negeri Adan. Negeri Adan kalau tak silap di Yaman. Dia buat apa dekat situ? Abdullah bin Qilabah ni. Abdullah bin Qilabah dia keluar ke negeri Adan itu mencari untanya yang hilang. Tiba-tiba dalam duk cari unta, dia terpakat satu kampung yang ada rumah, mahligai, kemudian kota, dikeliling kota beberapa banyak rumah-rumah. Maka hampir ia kepadanya, dia pun pergi dekat dengan kota tersebut kerana menakjubkan. Inilah istana yang dibina oleh Ad tadi. Tapi kisah ini belum habis, belum tamat. Kita tak mampu nak faham lagi setakat ni. Jadi jangan tidurlah, bagi perhatian. Kerana kisah ni menarik. Kalau Hollywood tahu kisah ni, mungkin dia pun nak buat cerita. Sebab menarik kisah ni. Menarik kisah ni. Abdullah bin Qilabah ini, dia hidup di zaman Sayyidina Muawiyah. Dia cari untanya yang hilang. Tiba-tiba dalam duk cari unta, Tuhan bagi rezeki untuk dia tengok terjumpa dengan mahligai ni. Mahligai yang dibuat daripada apa? Dibuat daripada emas dan perak. Kita ni emas kecil je, besar tak hidung je pun. Itu pun beratus-ratus dah harga. Kan? Ini buat rumah dengan emas. Dibina dengan batu emas dan perak dan batu lu'lu' dan yakut. Dihampar tanahnya dengan lu'lu' dan kasturi za'faran. Tu dia. Sampai macam tu mewah. Dan nak syurga kan? Dan segala pokok kayunya berbuah dan sungai mengalir ia dan ambil ia sedikit lu'lu' dan kasturi. Jadi Allah bin Qilabah ni, dia balik, dia dah unta tak jumpa, dia nak balik ke negeri dia. Bila nak balik, dia curi. Bukan curi lah, dia ambil lah lu'lu' sikit, kasturi, apa semua, za'faran yang ada. Dia bawa balik dan dizahirkan barang padanya. Supaya dia nak cerita dekat orang di kampung dia nanti, ada bukti kata dia, ni aku jumpa dalam kawasan istana tu. Ya. Jadi memang dia sangat menakjubkan kerana dibuat daripada emas dan perak. Syurga itulah, syurga yang telah dibuat oleh Syaddad tadi. Cuma proses pembinaan syurga tadi berapa ribu orang. Nanti dia akan cerita di bawah. Ya. Dan cerita khabarnya sampai kepada Muawiyah. Muawiyah waktu itu jadi khalifah. Bila Sayyidina Muawiyah, bila Abdullah bin Qilabah balik, dia cerita dekat orang-orang kampung dia. Orang-orang kampung dia cerita dekat orang-orang lain. Maka lama-lama bertebaranlah kisah itu, berpanjangan sehinggalah sampai ke telinga Sayyidina Muawiyah. Maka disuruh panggil datang ia, cerita barang yang dilihat. Maka Muawiyah mengarahkan supaya Abdullah bin Qilabah dipanggil menghadap dia. Supaya cerita balik, apa yang kamu dah lihat, aku nak dengar. Maka dia pun bercerita depan Muawiyah. Maka Muawiyah tak tunggu lama, Muawiyah memanggil Ka'bul Ahbar. Satu seorang tokoh ahli kitab. Dia ini pendeta Yahudi kalau tak silap. Jadi Ka'bul Ahbar ini memang tokoh yang banyak mengetahui sejarah lama. Maka kata Muawiyah, Abdullah bin Qilabah masih ada dalam istana Muawiyah. Tapi dia tak campur urusan tu. Dia duduk di hujung, di penjuru rumah saja, di penjuru istana. Dia tak campur. Ketika Ka'bul Ahbar sampai, dia diam. Maka waktu itu Ka'bul Ahbar sahaja yang berurusan, yang bercakap dengan Sayyidina Muawiyah. Okey. Maka ya Abul Haq, Sayyidina Muawiyah tanya kepada Ka'bul Ahbar. Dia panggil Sayyidina Ka'bul Ahbar dengan Abul Haq. Ya Abul Haq, wahai bapa yang memegang kebenaran.
adakah dalam dunia ini, ada tak dalam dunia ni, dia tanya Ka'bul Ahbar. Siapa tanya ni? Sayyidina Muawiyah bertanya kepada Ka'bul Ahbar. Dialog mereka ini didengar oleh Allah bin Qilabah yang menjumpai istana tu. Sayyidina Muawiyah tanya, adakah dalam dunia ni rumah buat daripada emas dan perak? Adakah? Maka Ka'bul Ahbar tak tunggu lama. Dia terus menjawab, ya, bahkan ada. Itu yang disebut sebagai Iramadatil Imad. Dalam ayat Quran kita baca tadi. Iramadatil Imad. Siapa yang buat? Bina akan dia. Yang telah dibina Shaddad bin Ad. Shaddad bin Ad. Okey. Teknologi ketika itu ya canggih lah juga. Canggih. Dia bukan teknologi lah. Kita kata dia punya yalah, kita kata teknologi pun betul juga. Cuma teknologi sesuai dengan zaman tu lah. Cuma ditambah dengan kekuatan hebatnya batang tubuh mereka itu sendiri. Ya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala buat yang pertamanya idea mereka pun ada. Kemudian kekuatan, kehebatan dan juga kekuatan tubuh mereka. Ya. Maka jawab Ka'bul Ahbar ada. Iramazatil Imad. Siapa yang buat? Namanya Shaddad bin Ad. Tatkala kehendak Shaddad binanya, disuruh 400 tukang. 400 tukang, tiap seorang 1000 kawannya. Kira 400 ni kepala tukang. Faham tak kepala tukang? Kalau tak faham, kita kata supervisor. Di bawah 400 ini setiap seorang ada 1000 kawannya. Kawan ni maknanya anak-anak buah. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena ambil 400 darab dengan 1000, jumlah orang yang membina syurga untuk Shaddad di dunia ini, kita kata syurga lah, jumlahnya 400,000 orang. Patutlah besar. Ya. Tiap-tiap seorang 1000 kawannya. Maka keluar tukang-tukang itu berjalan cari tempat seperti yang dikehendaki oleh Shaddad. Nak buat syurga, tak bolehlah buat dalam bandar, tepi parit, tepi sungai biasa-biasa, dalam bandar tak boleh. Dia syurga ni kena tempat yang tinggi, sejuk, hijau, ada sungai. Itu pun kena cari tempat yang paling menarik supaya nampak macam syurga betul nanti. Jadi mereka pun berjalan, mereka cari dan mereka bertemu tempat tanah tinggi, keluar mata air daripadanya dan tanah lapang. Dia kena lapang, tak ada semua sangat tapi cantik. Maka kata masing-masing, inilah tanah yang sesuai oleh raja. Maka mereka pun membina lah. Mereka pun mula start untuk membina, start lah construction lah, pembinaan untuk membina syurga yang diidamkan oleh Shaddad. Berapa lama mereka buat? 300 tahun. Adapun umur Shaddad waktu itu 900 tahun. 900 dia hidup 1200, maknanya adalah baki 300 tahun lagi. Kalau dia nak duduk dalam syurga tu. 900 tahun, maka tatkala sudah bina, selesai dah buat, selesai dah dibina, maka datanglah berkhabar kepadanya, maka disuruh bina kota itu 1000 mahligai pula. Tukang yang buat tadi, 400 orang, bagi-bagi laporan, wahai tuanku, istana sudah siap. Tuanku boleh bersiap untuk masuk. Nak menginap di situ, nak menetap. Tapi Shaddad dia kata tak siap lagi. Kamu kena buat 1000 lagi rumah di situ untuk menteri-menteri aku tinggal. Takkan aku nak pergi duduk seorang-seorang. Apa kejadahnya aku nak duduk seorang-seorang, aku nak bersembang dengan siapa? Aku nak berkawan dengan siapa? Oh, betul juga. Tambah lagi berapa ratus tahun saya tak tahulah. Kerana apa? Kerana nak buat mahligai ataupun rumah-rumah kediaman untuk menteri-menteri Shaddad pula. Tambah lagi 1000. 1000 orang maka dibina menurut kehendaknya. Maka tatkala siap, baru setelah siap 1000 rumah tadi, bagi-bagi laporan. Wahai tuanku, sekarang istana pun dah siap, rumah-rumah untuk menteri-menteri tuanku pun sudah siap. Maka ketika itu Shaddad dia mengarahkan supaya menteri-menterinya bersiap, semua jom kita pindah masuk ke
syurga semua kita akan tinggal di kediaman baru di dalam syurga yang sangat indah. Untuk apa? Bersiaplah mereka semua bersiap-siap kepada iramazatil imad. Maka bersiap mereka lama bersiap. Berapa lama? Bersiap sahaja 10 tahun. Yang kata di sini. Lama 10 tahun. Kemudian mereka pun berjalan beramai-ramai untuk menuju ke tempat tersebut. Sampai tempat sehari semalam lagi dengan iramazatil imad. Mungkin jauhnya, jaraknya beratus kilometer. Berjalanlah mereka berjalan-jalan. Maka tinggal jarak lebih kurang sehari saja lagi akan sampai ke istana itu. Akan sampai ke syurga itu. Tapi malangnya, lagi sehari nak sampai, datang halilintar daripada langit membinasa mereka itu. Tak dan tinggal pun, dah lah tunggu punya lama. Sebelum nak masuk, Allah Ta'ala menghancurkan mereka. Allah Ta'ala membunuh mereka dengan halilintar. Daripada langit membinasa mereka itu sekalian. Dan kata Ka'bul Ahbar lagi, masuk seorang lelaki. Nampak tak? Ka'bul Ahbar waktu tu dia baca kitab lama-lama. Dia kata apa kat Sayyidina Muawiyah? Dia kata, wahai Muawiyah, wahai tuanku, wahai Sayyidina Muawiyah, satu masa nanti akan ada di kalangan rakyat kamu yang akan bertemu dengan istana itu. Wih, detail dalam kitab-kitab diceritakan begitu detail. Sampai istana itu akan dijumpai oleh rakyat di zaman Sayyidina Muawiyah. Kemudian dia describe pula. Orang yang nak jumpa ni, lagu mana dia punya sifat ciri-ciri dia. Sampai macam tu detail. Cerita dalam kitab-kitab yang lama-lama, punyalah teliti. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Kalaulah cerita tentang orang yang nak jumpa istana pun begitu teliti macam ni, bagaimana kitab-kitab yang lama menceritakan tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam Quran kata, mereka ini mengenal Muhammad, mengenal Nabi mereka lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala murka betul dengan musyrikin Mekah. Kerana apa? Kerana mereka bukan tak mengenal Nabi. Mereka mengenal dengan lebih, sangat-sangat kenal. Pengenalan kepada Nabi itu begitu banyak, tapi mereka tetap ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Ka'bul Ahbar ketika dia cerita dekat Muawiyah, sekian-sekian istana begitu hebat, yakutnya, lu'lu'nya, emasnya, peraknya. Tiba-tiba dia kata, aku baca dalam kitab tu juga, dia kata, satu masa akan ada rakyat kamu, wahai Muawiyah, yang akan bertemu dengan syurga itu. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya, dia nak cari unta. Tu dia, Masya Allah. Memang begitu teliti kitab-kitab tu cerita orang yang nak jumpa dengan syurga ni. Kemudian tubuhnya merah. Siapa tadi ni yang jumpa dengan istana ni? Ingat tak lagi? Kau dah tidur lah. Aywa, Abdullah bin Qilabah ni. Maka Sayyidina Muawiyah, Ka'bul Ahbar cerita kata apa? Satu masa akan ada di kalangan rakyat kamu, wahai Muawiyah, yang akan bertemu dengan istana itu kerana dia mencari untanya. Masya Allah. Kemudian tubuhnya merah. Dia pula seorang yang pendek. Abdullah bin Qilabah ada mana waktu tu? Dia ada dalam istana tu, duduk dalam istana, cuma dia diam. Dia biarkan perbincangan dengan Muawiyah. Berlaku dengan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar kata lagi, ketingnya ada tahi lalat. So dia. Dan di tengkuknya tahi lalat, ada juga di tengkuk tahi lalat. Tiba-tiba kepalanya terpandang Abdullah bin Qilabah. Ketika dia cerita, Ka'bul Ahbar tengah cerita, dia terpandang Allah bin Qilabah dalam istana Muawiyah. Dia tengok, hai inilah dia kata yang akan jumpa dengan istana. Dia telah jumpa. Maka ini menambahkan lagi keyakinan Sayyidina Muawiyah dengan kisah yang dibawa oleh Ka'bul Ahbar dan Abdullah bin Qilabah. Jadi istana itu saya tak tahulah sampai hari ini siapa mungkin ada jumpa di negeri Adan tu, kalau mungkin dah tenggelam bawah bumi ke apa, saya tak tahulah. Kerana dia sangat menakjubkan. Bahkan ada 1000 mahligai dibina untuk didiami menteri-menteri Syaddad. Jadi Masya Allah, itu bukan makna kehebatan manusia, tetapi itulah kehebatan yang Tuhan ilhamkan kepada mereka sehingga mampu membina sedemikian rupa. Allah Ta'ala membawa kisah kaum ini
betapa hebatnya mereka, betapa bongkaknya mereka, betapa tingginya tubuh badan mereka. Tetapi Allah Ta'ala kata mereka ini aku musnahkan. Jadi kamu wahai musyrikin, jangan bercita-cita nak cari pasal dengan akulah. Lebih kurang macam itulah saya nak bagi faham. Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa kisah tentang kaum An-Iram di dalam sumpahnya bila Tuhan bersumpah bahawa aku pasti akan mengazab musyrikin Mekah ini dengan azab neraka. Sumpah tersebut Tuhan nak buat sungguh-sungguh sehingga Tuhan bersumpah dengan 5 perkara. Jarang kalau kita jumpa ada sumpah sampai 5 perkara ni. Kadang-kadang Tuhan sumpah dengan langit saja, sumpah langit dengan bumi, begitulah. Tapi ini Tuhan sumpah dengan makhluk dan juga Tuhan bersumpah dengan zatnya. Jadi setelah itu kita akan jumpa ayat وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, dan kaum Samud yang memotong mereka itu akan batu besar. Ya, mereka ini ada kekuatan potong batu. Lagu mana dia potong tak tahulah. Ya. Perbuat rumah-rumah dengan tempat nama Wadil Qura, diperbuat 1,700 rumah. Yang ni saya cadang nak baca pada minggu hadapan lah. Kita ada 7 minit lagi. Saya pun suara dah tak banyak dah ni. Saya hari ni ada 4 program. Jadi semua nak kena bercakap. Sejam ada, sejam setengah ada. Jadi saya minta pada minggu hadapan lah kita sambung, minta yang boleh menanda lah, tanda kita akan sambung pada ayat wasamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ini kisah yang menarik supaya menambahkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi insya-Allah kita boleh kita baca ni lah, kita baca suratul Mulk untuk menutup kelas pada kuliah. Boleh Ustaz, silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق Allahul Azim. Saya serahkan kepada Puan pengacara. Terima kasih Ustaz. Ustaz nak buka soalan ke tidak? Silakan kalau ada. Janganlah tanya fiqah. Dah lewat dah. Tanya soalan bab ni je. Jemaah ada ke? Dipersilakan. Dah malam rasanya tak ada. Tak ada Yalah. Okey. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi pada waktu yang akan datang. Kita akan sambung lagi tafsir untuk surah Al-Fajr pada ayat 9. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bertemu ayat 9 Ustaz kan? Ya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok untuk kuliah subuh untuk bacaan Yasin bersama Ustaz Mahmud insyaAllah. Memandangkan Ustaz pun dah malam, kita tangguhkan kuliah Isyak pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. InsyaAllah ilmu yang Ustaz kongsikan sebentar tadi adalah yang bermanfaat dan barakah. InsyaAllah dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma Bismillah. Allah Akbar. Lupa pula. Subhanallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله الله يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Saya mohon maaf atas kekurangan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan kebaikan, diberikan barakah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang baik daripada Allah, yang buruk dari kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada Gema Nurul Iman, pengurusinya dan seluruh staf pentadbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.